Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Azlina Muhammad Nur dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, saya akan membentangkan kertas kerja seminar saya yang bertajuk Pemahaman dan Pengetahuan Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC terhadap kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pengajaran dan pembelajaran. Kekreatifan dalam kemahiran berfikir, inovatif dan daya intelektual yang tinggi dalam kemahiran abad ke-21 yang diserap akan menjadikan guru mampu bersaing dan berhadapan dengan persaingan di peringkat global. Kemahiran berfikir aras tinggi diaplikasikan dalam sistem pendidikan agar guru mampu menjana minda dan mencapai tahap intelektual tinggi dengan mendominasi elemen mencipta, menilai, mengimplementasi dan menganalisis sesuatu perkara dan secara langsung dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam pendidikan. Guru merupakan pembina dan juga pencorak kepada pembentukan masyarakat yang berfikir aras tinggi. Pengetahuan digunakan untuk menjelaskan pemahaman ke atas sesuatu subjek dan kemungkinan berkeupayaan menggunakannya untuk satu tujuan tertentu. Pengetahuan juga sebagai penguasaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang guru yang meliputi semua prinsip dan konsep. Dalam konteks kajian ini, pengetahuan yang dimaksudkan adalah pengetahuan asas berkaitan KEBAT yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan PDP dalam bilik darjah. Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap erti dari sesuatu yang telah dipelajari seperti kemampuan seseorang mentafsirkan maklumat dan meramalkan akibat satu peristiwa. Justeru dalam kajian ini, penyelidik ingin mengetahui tahap pemahaman para guru SMPC terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Sekolah Menengah Persendirian Cina, lanjutan pendidikan bahasa ibunda sekolah jenis kebangsaan Cina di Malaysia dan hanya terdapat 63 buah SMPC di negara ini. Selari dengan matlamat penubuhannya, bahasa Cina digunakan sepenuhnya di SMPC. Semua subjek yang diajarkan di semua SMPC mengaplikasikan bahasa Cina sebagai bahasa penghantar, melainkan bagi subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, permasalahan kajian. Keberkesanan pembelajaran pelajar dipengaruhi oleh pemahaman guru berkaitan elemen KEBAT. Pemahaman guru terhadap KEBAT dalam proses PDP masih pada kadar yang minimum berdasarkan laporan kajian keperluan oleh perunding Kestrel Education UK dan 21 Century Schools USA dalam laporan PPPM 2013-2025. Para pendidik yang penghususannya bahasa Melayu masih berhadapan dengan masalah kefahaman dalam memilih kaedah berkesan untuk menyemai elemen KEBAT dalam pengajaran. Menurut Rajendran 2001, penguasaan kemahiran mencari maklumat, kefahaman dalam kepelbagaian ilmu, menganalisis berbagai soalan dan menggunakan maklumat dengan lebih mendalam tidak diajarkan oleh guru kepada para pelajar. Kekangan pemahaman masih wujud dalam kalangan guru bahasa Melayu berkaitan KEBAT. Pemahaman tentang pelaksanaan dan juga pemahaman elemen penggunaan alat berfikir yang relevan untuk tujuan pengajaran juga ketara kurang baik. Masalah kefahaman konsep serta kesukaran menterjemahkan KBKK dalam pengajaran masih ketara dalam kalangan guru bahasa Melayu. Oleh yang demikian, keberkesanan pengajaran akan terjamin apabila guru-guru memahami konsep KEBAT secara mendalam. Pengetahuan terhad berkaitan KEBAT menyebabkan guru tiada keyakinan dan mempengaruhi amalan pengajaran. Maka menurut Muhammad Ali 2006 menyatakan bahawa disebabkan kekurangan kefahaman tersebut, para guru lebih selesa mengambil bahan-bahan pengajaran daripada sumber-sumber rujukan yang membanjiri pasaran. Pengetahuan guru terhadap KEBAT masih kurang dan memberikan kesan yang negatif di dalam bilik darjah. Menurut Siwa Pak Kiam et al. 2016 melaporkan bahawa guru masih kurang pengetahuan berkenaan dengan KEBAT kerana rujukan terhad sehingga membuatkan pelajar kurang berminat mengikuti pengajaran. Kefahaman dan pengetahuan guru dalam memilih KEBAT masih belum dilihat berjaya apabila terdapat perubahan yang berbeza ke atas tingkatan yang diajar dan terdapat kefahaman dan pengetahuan guru memberikan sama rata pengaplikasian KEBAT yang hendak diajar ke atas semua tahap kecerdasan pelajar. Okey, seterusnya objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pemahaman guru bahasa Melayu SMPC terhadap pengajaran dan pembelajaran KEBAT, dan yang kedua, mengenal pasti tahap pengetahuan guru bahasa Melayu SMPC terhadap pengajaran dan pembelajaran KEBAT.
Selanjutnya, kita beralih kepada metodologi. Reka bentuk kajian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dengan mengaplikasikan kaedah tinjauan. Responden terdiri daripada 155 orang guru bahasa Melayu SMPC seluruh Malaysia. Responden dipilih secara persempelan mudah. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik yang diubah suai daripada kajian Zamri Mahamud 2018. Soal selidik merangkumi aspek pemahaman 12 item dan aspek pengetahuan 11 item. Soal selidik ini mempunyai 5 skala. Penganalisisan data menggunakan perisian SPSS dan data dipersembahkan secara deskriptif. Skor min berpandukan skala kajian Jamil Ahmad 2002. Okey, kita beralih ke dapatan kajian. Jadual berikut memaparkan maklumat demografi responden. Kategori jantina dapat dilihat jantina perempuan mendahului sebanyak 78%. Seterusnya kategori kaum. Kaum Cina mendominasi kerjaya sebagai guru di SMPC iaitu sebanyak 49.7% diiringi kaum Melayu sebanyak 36.1%. Kategori umur pula peratusan tertinggi ialah kategori umur 32 hingga 40 tahun yang mendapat sebanyak 49%. Kategori kelulusan profesional tertinggi para guru SMPC ialah 43.2% iaitu tahap kelulusan lain-lain. Manakala bidang pengkhususan pula dapat dilihat rata-rata guru SMPC bukan dari bidang pengkhususan BM kerana sebanyak 58.7% ialah lain-lain option. Kategori pengalaman mengajar yang tertinggi ialah sebanyak 41.9% iaitu guru yang berpengalaman dalam lingkungan 4 hingga 10 tahun pengalaman mengajar. Kategori tingkatan yang diajar menunjukkan kelas junior dan senior mempunyai min yang sama iaitu 25.8%, manakala guru yang mengajar kedua-dua tahap senior dan junior sebanyak 48.4%. Seterusnya sebanyak 87.7% kategori guru sekolah bandar manakala 12.3% guru sekolah luar bandar. Jadual menunjukkan sebanyak 64.5% guru SMPC tidak pernah menghadiri kursus kebat, manakala 35.5% guru SMPC pernah menghadiri kursus kebat. Hanya 11 buah negeri yang menjawab soal selidik kajian ini. Negeri Perlis dan Terengganu tidak mempunyai SMPC, manakala tiada wakil guru daripada Melaka kerana kekangan daripada pihak guru. Negeri Sarawak paling tinggi penyertaan responden kajian iaitu sebanyak 21.9%. Kategori sekolah guru berkhidmat pula sebanyak 30 buah SMPC daripada 63 buah sekolah yang menghantar responden kajian. Sekolah menengah Pinhua yang mempunyai peratusan tertinggi iaitu 12.9%. Baiklah, kita beralih kepada dapatan objektif 1 iaitu mengenal pasti tahap pemahaman guru bahasa Melayu SMPC terhadap pengajaran dan pembelajaran kebat. Item yang menunjukkan nilai skor min tertinggi pada tahap sederhana min 3.62, sisihan piawai 0.78 ialah item keempat. Saya memahami objektif kebat dalam konteks pengajaran dan pembelajaran BM, manakala nilai skor min terendah pada tahap sederhana min 2.74, sisihan piawai 0.91 ialah item ke-8. Saya mempunyai pemahaman mengenai konsep Kod oleh Di Bono untuk mengaplikasikan kebat. Dapatan kajian mendapati bahawa skor keseluruhan min bagi dimensi ini adalah sebanyak min 3.36, sisihan piawai 0.65 iaitu pada tahap sederhana. Hal ini demikian menjelaskan bahawa pemahaman guru bahasa Melayu SMPC mengenai pengajaran dan pembelajaran kebat adalah pada kadar sederhana di mana perkara ini wajar dititik beratkan oleh pihak yang berkenaan dalam mempertingkatkan pemahaman guru terhadap pengajaran dan pembelajaran kebat. Dalam dapatan objektif 2 iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan guru bahasa Melayu SMPC terhadap pengajaran dan pembelajaran kebat. Terdapat sebanyak 11 item dalam dimensi pengetahuan guru bahasa Melayu SMPC terhadap pengajaran dan pembelajaran kebat. Kesemua item menunjukkan nilai min pada kadar sederhana di mana nilai min tertinggi adalah merujuk kepada item 2. Saya mengetahui penerapan kebat dalam pengajaran iaitu min 3.50, sisihan piawai 0.74. Manakala terdapat dua item yang mengumpul nilai skor min terendah pada kadar sederhana min 3.28, sisihan piawai 0.73 iaitu item nombor 9 dan juga item nombor 10.
Sehubungan dengan itu, hasil kajian mendapati bahawa skor keseluruhan MIN bagi pengetahuan guru bahasa Melayu adalah pada kadar sederhana. MIN 3.37, sisihan piawai 0.65. Justeru, perkara tersebut merungkaikan bahawa guru-guru bahasa Melayu masih lagi ada kepekaan dan memiliki pengetahuan yang sederhana terhadap pengajaran dan pembelajaran kebat. Seterusnya kita beralih kepada perbincangan. Perbincangan pertama ialah tahap pemahaman guru bahasa Melayu SMPC terhadap pengajaran dan pembelajaran kebat. Daripada data-data yang telah dinyatakan tadi, didapati pemahaman guru bahasa Melayu SMPC mengenai pengajaran dan pembelajaran kebat adalah pada kadar sederhana. Menurut kajian Yahya dan Roslan 2007, kemahiran yang disemaikan dalam kurikulum bahasa Melayu pada aras sederhana kerana perkara tersebut berkaitan elemen kefahaman guru-guru bahasa Melayu terhadap kebat. Guru bahasa Melayu memiliki kefahaman elemen KBKK pada aras sederhana disebabkan guru-guru tidak menguasai aspek yang berkaitan dengan pemahaman kaedah penyemaian KBKK dalam pengajaran, konsep kod oleh Di Bono serta konsep kognitif dan metakognitif. Hasil penyelidikan ini juga menunjukkan kursus kebat yang disertai membawa impak kefahaman yang sederhana. Kajian Zamri et al. 2008 selari dengan hasil kajian ini yang menegaskan pengetahuan para pendidik dalam KBKK masih di peringkat minimum, dan kajian ini bertentangan dengan penyelidikan Nur Hasmaliza 2016 yang mendakwa bahawa paras pemahaman kebat guru bahasa Melayu telah mencapai kadar yang tinggi. Perbincangan yang kedua ialah tahap pengetahuan guru bahasa Melayu SMPC terhadap pengajaran dan pembelajaran kebat. Guru bahasa Melayu di SMPC didapati mempunyai pengetahuan yang sederhana terhadap kebat dalam pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan pengajaran berlandasan kebat memerlukan para guru mempunyai pengetahuan yang kukuh. Pengetahuan menjadi asas kebolehan guru dalam PDP. Blandford 2009 menerangkan bahawa pendidik yang memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam bidang yang diceburi akan melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan sempurna dan menyeronokkan. Hasil kajian ini selari dengan dapatan Zamri dan Jamaluddin 2002 menjelaskan bahawa kebanyakan guru kekurangan pengetahuan dan tidak mahir mengaplikasikan kemahiran berfikir dalam PDP di sekolah. Walaupun terdapat guru yang menerima pendedahan formal, namun masih wujud juga guru yang tidak jelas berkaitan langkah menyemai elemen kemahiran berfikir dalam PDP. Namun demikian, dapatan kajian bertentangan dengan hasil penyelidikan Zamri 2014 merumuskan bahawa penjelasan tentang sesuatu perkara akan lebih baik dan terang apabila seseorang pendidik itu mempunyai pengetahuan yang banyak dan luas. Maka ilmu pengetahuan berkaitan konsep kebat perlu diutamakan oleh para pendidik agar mereka boleh memahami unsur tersebut lebih terperinci dan dapat diaplikasikan dengan efektif dalam PDP Bahasa Melayu. Kesimpulannya, pemahaman dan pengetahuan guru-guru bahasa Melayu di SMPC dalam kadar yang sederhana. Guru bertindak sebagai pemangkin kepada PDP yang berkesan seandainya pemahaman dan pengetahuan baharu tentang isi kandungan kurikulum dikuasai dengan sempurna. Guru sekolah menengah persendirian Cina yang berhadapan dengan corak pendidikan yang sedikit berbeza dengan pendidikan arus perdana wajib memiliki pemahaman dan pengetahuan yang tinggi berkaitan kebat agar mampu menjulang bahasa Melayu sebagai subjek yang mustahak dalam sistem pendidikan negara. Untuk memperoleh pendidik yang berkebolehan, pihak yang bertanggungjawab wajar berganding bahu memfokuskan usaha melatih para guru SMPC tentang kebat dengan efektif dan memotivasikan peranan guru sebaiknya. Sekian, terima kasih.